Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke video online training untuk Hamilton C1. Nama saya Dr. Muhammad Helmi Abdullah, Clinical Application Specialist untuk produk Hamilton. Di hadapan anda merupakan Hamilton C1 yang diimport khas daripada Switzerland. Dan kami Starmedic merupakan pengedar distributor untuk produk Hamilton di Malaysia. So mari kita lihat tentang Hamilton C1, anatominya. Pertama, kita lihat di sebelah kanan ventilator, di mana ini merupakan filter dust dan ini merupakan power cable. Kita menggunakan kuasa AC untuk menghidupkan ventilator. Dan di ventilator ini terdapat dua sumber kuasa oksigen yang boleh digunakan, di mana kita boleh menggunakan high pressure oksigen dan juga low pressure oksigen. Di sebelah belakang ventilator terdapat cover untuk air filter, dan di belakang cover terdapatnya HEPA filter. Dan di sini di mana udara akan digunakan atau diserap, dan ini merupakan LAN cable untuk internal connection. Pastikan anda tidak block air intake ini. Di sebelah kiri ventilator terdapat port untuk nebulizer, dua port untuk flow sensor color coded. Ini merupakan inspiratory port di mana kita letakkan inspiratory lid, dan yang terakhir terdapatnya expiratory port dan juga expiratory valve. Untuk membukanya, pusing lawan arah jam dan pastikan ia terdiri daripada dua, iaitu expiratory port dan juga membrane filter. Masukkan mengikut aluran yang betul dan pasang dan kunci mengikut arah jam sehingga bunyi klik. Di hadapan ventilator terdapat 7 key button dan juga PT knob. Ini merupakan butang power standby. Tekan 3 saat untuk on dan 3 saat untuk off ventilator. Dan anda juga boleh menggunakan butang ini untuk memulakan ventilation. Ini merupakan butang untuk day and night. Ini pula butang untuk lock screen. Tekan untuk lock screen dan lepaskan untuk membuka kembali lock screen. Ini merupakan butang auto arrangement, di mana ia akan membekalkan 100% FiO2 dalam masa 2 minit untuk proses suctioning. Ini merupakan butang manual brass, dan ini merupakan butang untuk print screen. Anda perlu meletakkan USB di USB port untuk mengambil screen capture. Dan ini pula merupakan butang untuk nebulizer, di mana ventilator akan memberi nebulizer selama 30 minit semasa inspiration. Dan ini merupakan butang alarm silent, di mana ia akan silentkan alarm selama 2 minit. Dan ini merupakan butang PT knob untuk membuat pilihan dan juga untuk membuat konfirmasi. Hamilton C1 didasangi dengan skrin sebesar 5.4 inch HD dan didatangi dengan bateri. Bateri untuk Hamilton C1 ada satu, di mana ia mampu bertahan sehingga 4 jam sekiranya berlaku kegagalan sumber kuasa. Seterusnya kita akan melihat cara untuk memulakan ventilasi. Sebelum kita memulakan ventilation, kita perlu melakukan pre-op check. Untuk melakukan pre-op check, tekan butang pre-op check dan kemudian tekan leak test. So, ikut arahan pada skrin untuk membuat pre-op check. Tutup circuit, di mana ia akan menguji sekiranya ada apa-apa kebocoran kepada circuit. Seterusnya, lakukan flow sensor, di mana tekan panel flow sensor dan pastikan anda sambungkan konektor di hadapan flow sensor
Kemudian pusing mengikut arahan kepada skrin. Kemudian pusingkan flow sensor seperti dalam skrin dan tunggu sehingga kalibrasi selesai. Kalibrasi untuk flow sensor mengambil masa lebih kurang 1 minit. Calibration selesai. Seterusnya, anda boleh melakukan auto sensor sekiranya ada alarm keluar. Caranya sangat mudah. Sekiranya berlaku alarm, anda hanya perlu tekan sahaja auto sensor dan calibration akan dibuat secara automatik. Untuk melakukan ventilasi, anda perlu setting terlebih dahulu. Di sini anda boleh pilih jantina sama ada male atau female. Kemudian letakkan ketinggian pesakit. Ventilator akan automatically mengira ideal body weight, dan ini yang akan digunakan oleh ventilator sebagai kiraan asas untuk semua mode setting. Untuk melihat pilihan mode, anda perlu tekan butang mode, di mana untuk Hamilton C1 terdapat 4 jenis mode pilihan, iaitu volume control, adaptive. Kita juga ada pressure control, termasuk DOPAP dan juga APRV. Kita juga ada intelligent ventilation, iaitu adaptive support ventilation ataupun ASV, dan juga non-invasive, iaitu NIV dan juga NIV-ST. Untuk makluman, terdapat juga pilihan mode untuk high flow oxygen therapy, tetapi ini adalah pilihan. Dan yang terakhir, kita juga mempunyai satu mod, iaitu mod CPR. Jadi sebelum melakukan ventilasi, anda perlu memastikan pilihan jantina dan tinggi, dan kemudian pilihan mod, dan sekiranya sudah selesai, anda boleh memulakan ventilasi. Ini merupakan paparan secara default tentang maklumat ventilasi anda, di mana di sini anda dapat melihat 3 waveform, dan paparan maklumat ni anda boleh tukar mengikut pilihan. Jadi anda boleh pilih sama ada memilih 3 waveform atau tekan di sini untuk melihat intelligent graphic, di mana kita menawarkan 3 intelligent graphic untuk ASV mode. Sebagai contoh, ini merupakan grafik untuk dynamic lung, di mana ia akan menunjukkan anda secara visual tentang lungs compliant, airway resistant dan juga spontaneous activity. Seperti yang anda dapat lihat di grafik, iaitu terdapatnya bentuk diaphragm. Ini menunjukkan pesakit ini mempunyai spontaneous activity. Seterusnya, anda juga ada satu intelligent dynamic, iaitu vent status, di mana ia menunjukkan tentang keadaan sebenar paru pesakit anda. Untuk mod ASV, anda juga dapat melihat ASV graph, di mana graph ni akan menunjukkan tentang target minute ventilation berserta dengan tanda volume dan juga respiratory rate yang diberikan kepada pesakit secara automatik. Untuk menukar mod, anda perlu tukar mod dan juga tekan pilihan mod yang anda inginkan. Tekan confirm dan akan keluar tertingkap untuk further setting. Dan untuk maklumat anda, Hamilton C1 dia telah melimitkan pressure, iaitu sebanyak 30 cm H2O. Ini untuk melindungi paru anda daripada paru trauma. Sekiranya anda ingin membuat setting yang lebih,
anda boleh naikkan pressure limit kepada ventilator anda, dan ventilator akan memberi pressure sehingga pressure limit yang telah anda tetapkan. Untuk melihat monitoring, anda boleh melihat di sebelah kanan, iaitu MMP, iaitu Main Patient Monitoring. Dan untuk melihat monitoring yang lebih lanjut, anda boleh tekan butang monitoring dan boleh melihat apakah monitoring yang anda inginkan, di mana di sini dia ada 3 panel untuk melihat keseluruhan monitoring anda. Dan untuk pengetahuan, Hamilton membuat monitoring secara automatik dalam kiraan auto peak dan juga deflect, di mana anda tidak perlu untuk membuat sebarang maneuver untuk mendapatkan dua nilai ini. Seterusnya, anda boleh melihat event. Ini merupakan event di mana dia akan menyimpan lebih daripada 1000 event yang berlaku semasa anda melakukan ventilasi terhadap pesakit ini. Apabila anda menukar pesakit baru dan melakukan ventilasi baru, event ini akan reset dan dia akan disimpan di dalam memori ventilator. Tool merupakan setting untuk memilih pilihan oksigen, sama ada anda ingin menggunakan high pressure oksigen dan low pressure oksigen. Sistem merupakan segala maklumat yang ada pada ventilator anda, iaitu contoh di sini, informasi pertama menunjukkan tentang ventilator anda. Informasi kedua kosong di sini, dan informasi ketiga menunjukkan tentang apakah option yang ada pada ventilator anda. Ini merupakan panel untuk alarm. Anda boleh mengubah status alarm seperti yang anda inginkan. Untuk mematikan ventilator, anda perlu tekan butang power standby sekali, activate standby, dan kemudian tekan selama 3 saat untuk mematikan ventilator anda.